Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya nak cakap berkenaan saya ni macam mana ni. Maksud saya dah tak ada job ni. Motor saya dah accident. Jadi saya tak boleh nak buat lala move ke, tak boleh nak buat kerja apa ni. Saya tak boleh buat apa ni. Tak ada pemimpin yang boleh bantu Sultan Agung berkenaan diri saya ni. Kan? Saya dah buntu dah sebenarnya ni. Saya tak ada job. Sekarang ni saya tak ada job. Motor saya accident. Tadi accident dekat Permaisuri. Besok saya kena pergi ke balai Sungai Besi. Harap-harap semua dipermudahkan lah. Baik. Saya minta sangatlah berkenaan saya ni. Saya ni macam mana ni? Tak kisahlah siapa pun pemimpin. Macam mana saya ni? Tak boleh ke nak angkat saya ke macam mana ke? Tak, bukan. Maksud saya ni ada tahap tension saya ke apa ke, kan? Dengan keadaan ekonomi saya teruk. Hari-hari duk pinjam. Pembelanjaan saya pun agak tinggi juga. Jadi itulah cerita dia. Macam mana saya ni? Saya ni status Perdana Menteri. Tapi begini Saya berpikiran saya nak keluar daripada agama Islam. Saya tak boleh. Saya rasa saya dah beberapa maksud saya adalah saya punya fikiran seeloknya saya hijrahlah ke agama lain. Sebab saya tak kata Islam tak bagus. Islam agama yang bagus. Tapi orang-orang Islam ni lah, saya tak tahu masalah kan. Lebih-lebih lagi dengan yang apa yang jadi pada diri saya ni. Saya satu orang adab, saya satu orang tanggung. Jadi beginilah, saya fikir-fikir kan, dengan apa Allah berikan pada saya ni, apa pun saya boleh buat. Saya boleh buat apa pun. Saya tak tipu. Itu pengajian bab kenal diri. Saya boleh buat apa saya nak, asalkan saya tak menginjak. Dan kenapa statement saya kata saya nak keluar pada agama Islam? Sebab agama Islam begini ke? Lebih-lebih saya mention pada Mahdi. Yelah, Mahdi. Saya tak mau panggil dia Tun lah. Tun ke, Tongok ke, apa ke, tak payah. Saya tak ada job. Saya tak ada income.
Sepatutnya dia ni tahu berkenaan diri saya A to Z. Dia jelaskan. Sekarang ni nak tunggu saya ni sampai bila ni? Faham tak? Tak ada ke orang pemimpin-pemimpin yang boleh? Saya nak buat apa lagi? YouTube saya dah buat. Status saya dah buat. Nak tunggu apa? Saya tak tahu. Tun Mahathir ni yang saya perasan dia gunakan kawasan-kawasan orang sini je. Dia tak ada kata besar sangat pun empire dia ni. Dia pun mengharapkan saya bantu dia punya empire. Kan? Tapi itulah saya kadang-kadang sekolah-sekolah kan leader-leader yang kat sini. Tak usahlah jadi leader kalau begini. Dia mengharap Tun Mahathir ataupun Mahathir ni dia mengharapkan saya ni bantu dia dalam bantu empire dia ni. Dia ni nothing. Saya tak tipu. Apa yang saya teliti, dia nothing. Berkenaan bosku tu itu saya teliti. Tapi takkanlah tak boleh bantu. Bantulah saya. Okey. Saya ulang sekali lagi lah berkenaan lagu Solat alaikallah ini. Bayangkan pekerjaan yang di mana lebih banyak usaha anda, lebih banyak ganjaran anda. Dengan kata lain, Saya terangkan ya. Saya terangkan biar sekali lagi faham. Maksud apa tu? Tuhan memberkati kamu. Solat alaikallah ya Adnan. Tuhan memberkati kamu wahai Adnan, Datuk Nabi yang ke-20. Baik. Wahai yang terpilih, wahai yang penuh keikhlasan dan pengasih. Baik. Datuk Nabi yang ke-20. Ya Mustafa, Ya Sof, Ya Sof, Watar, Rahmani. Wahai yang terpilih, wahai yang penuh keikhlasan dan pengasih. Okey. Alhamdulillah lah Allah memberikan apa tu? Allah Rabbi. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurniakan kepadaku anak lelaki yang baik akhlaknya dan sifatnya. Baik, dekat sini dia ceritakan, saya dah cakap, bermaksud ketika Adnan ni, Datuk Nabi yang ke-20 ni, dia dah datuk. Baik, faham Saya tak pandai agama, saya pun tak mahir. Ketika dia datuk, ketika dia dalam lingkungan atuk tu tadi, dia dah pun dikurniakan seorang anak lelaki sempurna akhlak dan sifat. Itu ketika dia atuk.
ala lilmadi. Kebaikannya itu telah mengatasi anak-anak lelaki lain. Bermaksud anak lelaki kepada Datuk Nabi itu tadi. Datuk Nabi yang ke-20 tu, dia dapat anak. Anak tu anak lelaki. Baik. Kebaikan anak lelaki itu mengatasi anak lelaki lain. Dalam usia dia peringkat atuk. Okey. Ku melindunginya dengan rumah yang mempunyai kerukunan Kaabah, rumah Allah. Faham baik-baik. Saya ni dibesarkan dengan arwah umi saya. Bermaksud kalau kita ambil secara logik kat sini, ku melindungi dengan rumah mempunyai kerukunan Kaabah, rumah Allah. Yelah, salah satu bawah ni surau. Arwah umi saya jenis orang yang semayang. Itu, dan arwah umi saya dia tak bagi saya duduk dengan orang lain. Ku melindungi bermaksud itu arahan daripada siapa? Atuk saya itulah, Alimuddin bin Abu Said. Habis macam mana arwah umi saya ni boleh buat? Faham tak? Maksud ku melindungi. Subhanallah. Ini payah ni. Yang mana satu impian anda menunaikan umrah atau haji, bercuti Ahmad yang tertulis di langit. Ahmad dumak tubuh alal jinani, yang bermaksud Ahmad yang tertulis di langit. Allah memberkatimu dalam kehidupan yang berterusan. Ku memujinya secara rahsia dan nyata. Yang benar-benar berhak ke atas Islam dan iman.
Okey, clear Situ saya dah cakap dah, saya dah ulang. Bermaksud ketika adanya saya ni, atuk saya tu dia dah memang atuk. Bukannya sekarang ni baru dia jadi atuk. Tak. Dan sama juga terkait dalam pemerintahan. Baik. Soal buat betul-betul perkara yang nakal ataupun perkara yang baik. Begini contoh saya bagi solat di awal waktu. Okey. Solat di awal waktu kita ambil boleh. Cuma itu kita ni ada Al-Quran, saya katakan kias ijma', Al-Quran hadis kias ijma' berdasarkan falak tu tadi, masa. Okey, Zuhur pukul berapa, Asar pukul berapa, Maghrib pukul berapa, Isyak pukul berapa, Subuh pukul berapa. Jadi kalau kita nak kalau kita nak ambil bulat-bulat ayat tu, boleh. Dia nak kata salah, tak salah. Sebab itu Quran. Faham tak saya cakap? Macam saya katakan itu hari lah. Ayat mutasyabihat tu. Begitulah. Nak ambil boleh. Tapi dia ada huraian dia. Baik. Berkenaan dengan buat betul-betul. Buat betul-betul ni bermaksud ulama' sepakat ngaji bab kenal diri. Kenal diri ni bermaksud atuk saya lah salah satunya Alim Budi Abu Said ni, dia mengaji bab kenal diri untuk membezakan yang dia ni tidak sama dengan manusia-manusia lain. Spesies. Apa yang orang lain boleh buat, apa yang orang lain tak boleh buat, atuk saya ni boleh buat. Itu dinamakan bab kenal diri. Kenal dirilah. Diri aku contohnya, kita ambil daripada segi logik akal. Aku boleh repair motor, boleh buka enjin. Samad dia tak boleh buat. Samad hanya boleh main badminton. Itu dinamakan kenal diri. Jadi bermaksud aku ni tadi boleh buka enjin kereta, enjin motor. Samad ni tadi hanya boleh main badminton. Faham Baik. Berkenaan ikut ni tadi ulama' sepakat ada sebab-sebab tertentulah yang akan wujudnya diri saya ini. Ya, saya katakan siapa yang layak diikuti di dunia ini? Siapa yang layak diikuti? Itu sebab statement saya, kalau saya tak tahu berkenaan diri saya, biar orang lain tahu tak apa, tak timbul fitnah. Ini Mahdi, dia tahu berkenaan diri saya ni. Sebab apa? Cerita kisah dia ni yang saya teliti Quran, dia berasa itu kisah dia. Sebenarnya bukan. Dia berasa yang dia mempunyai anak. Faham tak? Quran, okey. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan contohnya apa lagi? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil sorry. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Baik, di situ tunjuklah kami jalan yang bawalah kami di jalan yang lurus dan benar. Tapi dia masih di situ ada Allah jawab. Seperti Abu Bakar, seperti Omar. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu jalan yang macam mana? Situ dia katakan ada tafsiran dia, terjemahan dia dan takwil dia. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu betul. Betul lah. Tapi bermaksud tunjukkanlah kami jalan yang lurus ataupun bawalah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus seperti mana? Seperti yang saya sebutkan nama tadi. Setiap ayat yang kita baca, Allah jawab. Allah jawab. Itu contoh. Tunjuklah kami jalan yang lurus seperti mana mereka, iaitu kalau saya silap saya minta maaf lah. Kalau saya silap saya minta maaf. Seperti Omar, Abu Bakar dan sebagainya. Okey. Kisah yang saya nampak dekat sini ni, Mahathir ni, dia berasa terjadinya yang saya ni taruhan. Saya ni taruhan antara anak kepada siapa? Anak Atuk Alimuddin ataupun anak Mahathir tadi. Baik. Mahathir ni dia ambil ayat ni, ayat Quran ni bulat-bulat. Bukan kata tak boleh. Boleh. Tapi tengok pada persekitaran. Persekitaran dan maksudnya persekitaran satu. Dan apa ayat tu, apa yang maksudnya apa ayat tu? Ayat tu menceritakan tentang apa? Ini yang saya faham lah. Berkenaan Mahathir ni dengan cerita atuk saya ni. Sebab dua-dua dalam pemerintahan. Beza dia dekat sini, yang Allah nyatakan, saya ni, wujudnya saya ni, daripada baka ataupun keturunan yang kuat-kuat. Iaitu wujudnya saya ni daripada atuk saya. Adanya saya, atuk saya tu dah jadi atuk. Situ yang Mahathir tak faham. Situ yang Mahathir ni tak faham. Dia tak faham. Dia bukannya orang yang bijak. Dia bukannya orang yang bijak. Bermaksud dia ambil kat situ akan ada pemimpin. Anak lah, lebih kurang anak yang pemimpin yang beriman. Pemimpin yang beriman. Okey. Pemimpin yang beriman tu itulah dikatakan Ghasidah tu tadi. Ghasidah tu juga adalah satu huraian berhak ke atas iman dan Islam, iaitu berbalik-balik pada datuk Nabi tu tadi. Bermaksud wujudnya saya, atuk saya tu, dah memang dia atuk.
berbalik-balik pada gambar 1987 tu, bermaksud 1987 tu bermaksud Mahathir belum lagi atuk. Dan apa yang diceritakan dalam Quran tu bukan kisah Mahathir. Bukan kisah Mahathir. Itu saya katakan, statement saya, Mahathir ni wabak. Wabak. Teliti. Apa saya katakan? Teliti apa saya cakap? Mahathir ni wabak. Wabak. Okey. Mahathir ni wabak. Okey. Kemudian soal ikut. Ikut ni kenapa ulama suruh ikut? Itulah nak diceritakan siapa yang layak diikuti. Okey. Itu yang pertama. Siapa yang layak diikuti? Yang kedua, kenapa buat betul-betul? Sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang nakal. Itu dinamakan kenal diri. Kenal diri ni bermaksud buat betul-betul. Diri boleh buat. Yang saya masukkan atuk saya lah. Boleh buat. Atuk saya boleh buat. Dan kenapa ulama sepakat ikut? Ikutlah. Kalau dia kata buat itu, buatlah. Tak kisah apa pun. Ulama sepakat ikut. Bermaksud, faham tak? Saya bagi tahu ni. Pahala. Setiap manusia ni ada pahala dan dosa. Baik. Sahabat-sahabat Nabi, apa? Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, dijamin syurga. Maksum ni pula apa? Kalau saya silap, saya minta maaf lah kan. Saya ni pun bukannya orang yang mahir. Tidak mempunyai dosa. Dan dia boleh melakukan apa sahaja yang dia nak. Itu sebab ulama sepakat ikut. Betul tak betul ikut. Baik. Sekarang ini, Mahathir bukan spesies. Jadi, apa perlu ikut benda-benda begitu? Melainkan kalau dia cakap, saya ingat saya nak buat laptop. Itu boleh lah. Saya ingat saya nak buat satu telefon. Itu boleh lah. Itu boleh. Kalau tak boleh. Okey. Faham? Clear tak saya cakap? Bermaksud, kenapa ulama sepakat ikut? Sedangkan pencipta bagi apatah lagi manusia boleh buat. Dia atuk saya bukan wabak. Bukan wabak. Itu yang pertama. Itu yang saya jelaskan. Baik. Bila tibanya waktu saya ni peredaran zaman. Peredaran zaman pula berhak ke atas iman dan Islam. Bermaksud kontrol apa? Bukan kata negara, dunia. Jadi itu sebab kalau kita nak buat nakal-nakal, kita tak perlu tunjuk dengan wang. Nakal lah, contohnya kalau kita nak pergi kita nak nakal-nakal lah, nak bersosial sikit kan. Tak perlulah kita nak ni. Sebab itu image Islam. Tapi berbalik-balik pada ulama' dulu, kenapa kata ikut? Sebab nak bagi faham. Simpulan ni boleh buat. Dia boleh buat apa dia nak. Tapi dia wine saya pakai tak tudung?
wan saya semayang tak? Makcik-makcik saya semayang ke tidak? Itu bukan perlekeh atau injak agama. Itu dikatakan kenal diri. Baik, berbalik-balik pada saya ni. Okay, saya terangkan. Saya ni sebab peredaran zaman. Peredaran zaman saya dibesarkan. Kalau saya nak buat, saya boleh buat. Saya boleh buat. Tapi bila kata berhak ke atas iman dan Islam, situ image. Situ image. Kita nak kena jaga. Kan? Kalau nak buat nakal-nakal, pandai-pandailah. Pandai-pandai ni bermaksud tak usahlah kita menggembar-gemburkan. Faham tak? Tak usah kita nak main bini orang boleh, ini boleh, itu ini. Cerita ulama'-ulama' dulu suruh ikut betul tak betul atas sebab ini terwujudnya saya ni.